Okay, now. Okay, kenapa output tu dipanggil sebagai coil? Okay, dia panggil coil. Output coil. Okay. Kerana dia adalah relay. Okay, relay ni adalah satu komponen elektromekanikal. Komponen yang di dalam satu rumah, okay, dalam satu rumah dia ada komponen elektrikal dan juga mekanikal duduk dalam satu rumah. Okay. So, siapa tak pernah tengok relay? Tolong beritahu saya. Siapa tak pernah tengok relay? Cik Muzamil ada explain pasal relay kan itu? Ingat tak? Okay. So, relay ialah satu komponen elektromekanikal. Okay. Di dalam relay, dia ada coil dan ini apa? Dalam relay. Kontak. Contact. Okay. Kan dah confident NO. jawab. Nak kena saya lukis juga barulah nak confident jawab. Okay. So, dalam housing relay kamu, housing tahu housing yang jernih tu, dalam relay dia ada coil dan contact. Dan contact dia lebih dari satu. Kat sini saya lukis satu je lah. Okay. Nak bagi kamu faham. Tapi dalam relay ni, dia kadang-kadang ada more than one contact. Dan contact dia tu boleh jadi dua jenis dalam satu rumah. Normally open ada, normally close pun ada. Okay. So that is why output tu dinamakan sebagai coil. Sebab coil ni, contoh, okay, kamu buat satu PLC ya. Yang ni kamu punya output coil. Okay. Yang ni switch. Yang ni lampu L1. Tekan switch ni, lampu L1 akan on. Tapi L1 ni actually sebelum lampu tu on, coil yang akan on dulu. Coil ni yang onkan lampu kamu. So this is the same entity. That's why dia panggil output sebagai coil. Okay, ini pun sebab masalah US juga. Okay, output tu ialah coil. Coil di dalam relay. Dan kamu kena ingat, relay ni dia bersifat ibu dan anak. Ibu yang ada anak, ibu ialah coil, anak-anak dia ialah contact. Kalau coil tu on, contact pun akan on. Okay, contact dalam relay dia ada banyak. Dia ada normally open, dia ada normally close. Okay, coil. So kalau coil ni on, contact normally open akan jadi close. Contact normally close akan jadi open. Nampak tak? Di dalam satu rumah. Semuanya bergantung kepada dia ni. Kalau coil ni on, contact pun akan on atau off bergantung kepada normally position contact tu. Okay, that is why you punya output dipanggil sebagai coil. Okay, siapa tak faham part ni? Tolong beritahu. Siapa tak faham? Faham ah? Clear ah? Faham. Ya, lagi pukul 11.58. Alright, thank you. Okay, thank you. Now, berbalik kepada program kita, program PLC kita yang tadi. Okay. Right. So, mana saya punya program tadi? Okay, kat sini ya. So, kita akan buat satu simple program. Simple program. Kita akan buat satu simple program. Start. Lepas itu, kita punya, kita akan onkan output. Kita akan onkan input dan input akan onkan output. So, dekat sini, first, kamu boleh either kamu klik macam ni, highlight yang ni, and then klik ni. Ya. Klik direct contact normally open. Okay, macam ni.
Okey, ataupun satu lagi ialah drag and drop. Okey, drag and drop dekat tanda plus ni. Okey, tapi kalau kamu drag and drop, the moment dia landed dekat sini, dia akan automatically paparkan satu window variable selector. Okey, iaitu dia tanya kamu dekat kontak ni nak letak input mana. Okey, input yang mana kamu nak letak. Okey, so dekat sini dia bagi beberapa tab untuk kamu pilih. Okey, automatically dia akan tunjuk local variables. Makna dia local ni bermaksud IO hanya untuk program intro ni sahaja. Kalau kata saya letak lagi satu program macam tadi tu, IO yang dekat intro tak boleh digunakan dekat program yang lagi satu tu. Kalau saya nak gunakan IO yang sama untuk dua-dua program, saya kena letakkan program saya di dalam IO saya di dalam global. Global dan local. Local ni dalam Malaysia saja. Global satu dunia. Macam itulah. Okay? Lebih kurang macam tu. Dia punya explanation. So apa yang kita nak buat sekarang ialah kamu pergi dekat tab Micro 850 ni. Okay? Dan dia akan paparkan dekat kamu ke semua embedded IO yang ada. Okay? Semua embedded IO yang ada. Termasuk, okay, kalau kamu perasan, termasuk ni, dua ni yang saya pasang tadi. Okay? Termasuk dua ni pun ada dalam tu. Okay? So, lagi sekali saya buka. Sorry, silap. Okay. So nampak dia ada EMDO bermaksud Embedded Digital Output. Okay. EMDO Embedded Digital Output 0 sampai 19. Total 20. And then kita ada Embedded Digital Input 0 sampai 27. Okay. 27, all together ada 28. Total 48 embedded IO. Okay, and then kita ada yang kita pasang tadi 4 input, 4 output. So P is dia panggil situ plug-in module digital output 0 sampai 3. All together ada 4 output. And then plug-in digital input 0 sampai 3. Altogether 4 input. So sama juga untuk modul plug-in kedua. Yang kita letak 2 plug-in modul tadi. Okay, so you boleh pakai either untuk input, you boleh pakai either digital input 0 sampai 27 atau plug-in 1, plug-in 2, 0 sampai 3. Up to you. Okay, tapi untuk contoh ni, saya nak tunjuk kita nak pakai digital input 00 yang ni. Okay, so untuk alias. Alias, kalau kata ada siapa-siapa ayah ada nama alias, minta maaf lah. Yang ni bukan nama ayah kamu. Okay, yang ni alias. Alias ataupun dia nak masking kan benda tu. Nak represent. Jadi, digital input 00 ni dia akan represent switch 1, S1. Okay. Saya letak dia sebagai S1. Okay. Data type. Yang ni yang saya ajak kamu hari tu. Data type ataupun numbering system. Kita nak dia sebagai boolean. 0 atau 1, true atau false, on atau off. Okay. Sebab dia switch. Dia switch digital. Kalau on lah. Kalau off. Okay. So, boolean. And then dekat command, saya nak letak dia sebagai switch 1. Okay. So, bila dah letak macam ni, okay, kamu double klik kat sini. Okay, sorry bukan double klik.
Sebab saya dah tutup dari tadi, so saya tutup balik. Okay, saya buka lagi sekali. Sekejap. So, saya akan buat balik. So, saya drag and drop dekat sini. Okay, select micro 850 balik. Dan tadi S1 yang saya buat lah. Okay, saya ulang balik. Saya ulang balik. Saya buat kat sini. Sebab tadi saya tutup kan, dia hilang. Okay. So, apa saya buat? Saya ulang balik kat sini. Saya drag and drop. And then, saya pilih I/O micro 850. Okay. Saya pilih digital input 00. Okay. Dekat sini, digital input. Sebab kita nak guna input tau. Switch ialah input. Okay. And then, dekat sini saya label dia, saya gunakan dia sebagai switch pertama S1 dan command untuk S1 ialah switch 1. Okay. Switch 1. So bila saya hover, lepas tu bila saya tekan, saya double click, dia akan automatically populate maklumat tadi dekat input pertama kita. Okay. So kalau saya hoverkan saya punya cursor kat sini, dia akan tunjuk nama input ni ialah embedded digital input 00, jenis boolean bernama S1 ataupun switch 1. Okay. Now, untuk output coil pula, saya akan drag and drop. Saya klik direct coil. Saya drag dan saya letak dekat sini. Sebab kita tak boleh letak kat sini. Next dekat sini. Then, dia akan paparkan balik kita punya variable selector. So, saya select I/O micro 850. Okay. Dan kali ni, tadi kita guna input, sekarang kita kena guna output. Okay, so dia ialah digital output 00. Saya nak pakai yang ni. Dan saya nak alias dia sebagai light 1. Comment, saya letak light 1. Okay, and then tekan OK. So, automatically, hover saya punya cursor, dia beritahu ini ialah embedded digital output 00. Okay, type boolean diwakili oleh perkataan L1 ataupun light 1. Okay, now, bila dah siap macam ni, saya nak bagi tahu dekat kawan-kawan saya yang rang pertama ni ialah switch untuk turn on light 1. Okay, apa yang saya buat ialah saya pergi dekat ni, bahagian nampak tak bila saya letak cursor saya, ada satu line biru kat atas ni. Saya double klik kat sini. Bila saya double klik, saya punya cursor akan blinking. Okay, blinking, dia blinking. And then, dalam ni tak nampak blinking. Okay, and then, saya akan type, okay, switch 1 will turn on light 1. Okey, ini ialah rang command. Saya nak bagi tahu dekat orang yang baca PLC program saya, switch 1 ni akan onkan light 1 bila kita tekan switch 1 yang berada di digital input 00. Okey. So bila dah siap yang ni. Okey, bila dah siap yang ni. Okey, so yang kat atas ni tak silap saya, yang ni saya pun tak tahu. Saya rasa ni another form of language. Okey, kalau tak mau tengok kamu boleh rapatkan dia lah. Okey. So sebab tadi saya reset saya punya window kan. Saya punya layout, so dia keluar ini. Never mind. Dia tak kacau kita, no problem. So, bila dah siap macam ni, masa untuk kita test. Kita download dan kita test. Okey. Yang ni adalah another step. Sekarang dah pukul 12.10. Saya rasa saya kena habiskan yang ni. Okey. So, another step. Macam mana kita nak test? Okey. Now, untuk test dia, okey. First,
kamu kena, kat sini nama dia build. Okay, build. So, saya stop dulu, sebab nanti recording jadi terlalu panjang.